Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bersama dengan saya Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan kita gunakan kesihatan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan sudah tentu kita berjuang, berusaha untuk menghindarkan segala perbuatan yang Allah larang. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, seperti biasa Tanyalah Ustaz akan membincangkan topik-topik yang akan memberikan kita sedikit kefahaman dan membantu kita untuk memahami agama ini insya-Allah. Tapi sebelum tu sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita mohon agar nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mula, sama-sama kita memperingati diri kita balik, sama-sama kita menjaga SOP. Jangan lupa kalau kita di luar pakai pelitup muka dan juga penjarakan fizikal, yang mana kita ni sama-sama berjuang untuk menghapuskan COVID-19 ni insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saudara penonton semua, hari ini tajuk kita sangat dekat dengan jiwa kita, iaitu ibadah mudah besar ganjarannya. Jadi siapakah yang akan bicarakan tajuk ini dan apakah yang akan kita bicarakan? Sudah tentulah kita akan bersama dengan tuan guru saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Apa khabar Ustaz, sihat? Sihat alhamdulillah. Lain macam tengok Hilman sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makin besar. PKP. Hikmah PKP insya-Allah. Ustaz, sebelum tu saya nak bagi tahu kepada sahabat penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Saudara, seperti biasa di ruangan Facebook kami ada Facebook Live ataupun Facebook secara langsung. Jadi saya minta untuk kita semua sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan kita media sosial agar mereka pun rupanya tahu. Tak semestinya kita tengok di televisyen, tapi kita juga boleh tengok di media sosial kita di Facebook insya-Allah. Ustaz, sebagai mukadimahnya, ibadah mudah besar ganjarannya. Kenapa bila kita sebut besar ganjarannya Ustaz, selalunya kita dengar besar ganjarannya ini selalu dikaitkan dengan umat Muhammad. Jadi apakah kelebihan umat Muhammad ini sehingga kan kita ni selalu ada saja hadis-hadis yang menggambarkan pahala yang besar-besar dan hebat. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati adinda yang saya kasihi, Da'i Hilman, masya-Allah, yang segak bergaya, dan subhanallah salli alaihi Muhammad, seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz TV3 TV9. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dan seluruh penonton yang saya raikan dan saya hormati sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT dan Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa berdoa seperti mana yang selalu kita ungkapkan dan pesan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah menyebutkan Al-Quran, ini salah satu daripada kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah menyatakan bahawa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Daripada umat yang terdahulu, umat Nabi Adam alaihissalam sampai ke umat yang terakhir yang akan bangun dekat dengan kiamat nanti, subhanallah, seluruh umat ni siapakah umat yang terbaik? Kita umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam kitab Mustadrak Imam Ahmad. Meriwayatkan sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, antum tufuna sab'ina ammatan.
Antum khairuha wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla. Kamu adalah umat yang ke-70 dan kamulah yang paling baik dan paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup terkenal, Imam At-Tirmizi menilainya sebagai hasan. Dan sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umat ini menduduki peringkat paling atas. Ini saya memetik perkataan-perkataan kalam-kalam yang tercatat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menyebutkan sesungguhnya umat ini menduduki peringkat teratas dalam semua kebaikan. Dalam kebaikan, kitalah duduk peringkat yang paling tinggi sekali. Semuanya berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mulia, maka umatnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya baginda adalah makhluk yang paling mulia dan rasul yang paling dimuliakan oleh Allah. Allah telah mengutus baginda Nabi SAW dengan membawa syariat yang sempurna lagi agung yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi dan seorang Rasul pun sebelum baginda Nabi SAW. Maka beramal di atas manhaj dan jalan syariatnya, yakni baginda Nabi SAW, yang sedikit akan menyamai yang banyak daripada amal selain daripada mereka, yakni daripada kalangan umat terdahulu. Daripada perkataan ini kita faham bahawa kita ni umat Nabi Muhammad SAW, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, iaitulah subhanallah, amal kita yang sedikit itu akan digandakan pahala seumpama dengan amal-amal yang banyak yang dilakukan oleh umat terdahulu. Jadi umat terdahulu kalau nak buat, dia kena buat banyak. Kita buat satu saja dah menyamai daripada apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Saya teringat satu kisah yang tercatat dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Mukasyafa al-Qulub, kan Imam Ghazali rahimahullah taala. Cerita tentang seorang lelaki. Nabi SAW cerita pada para sahabat tentang seorang lelaki nama Syam'un. Syam'un ni seorang nabi disebutkan dalam riwayat. Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjihad fi sabilillah 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Tak pernah kering tengkuk kudanya daripada peluh disebabkan berjihad non-stop 1000 bulan, 84 tahun. Lalu bila berita ini sampai kepada para sahabat Nabi SAW, bukan tercakap dengan Nabi SAW, Rasulullah, untunglah orang dulu-dulu boleh umurnya panjang, boleh beribadat sedemikian rupa, pergi berjihad saja sudah 80 tahun lebih dah 1000 bulan. Kata Nabi SAW, kamu umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri satu malam saja yang khairun min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. Kita ni Allah bagi kelebihan-kelebihan yang macam ni. Amal-amal sedikit, sebab tu kita ramai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Umur umat terdahulu 1000 tahun. 1000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau 1000 tahun, Masya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia buat 10% saja daripada 1000 tahun tu, 10% saja dia peruntuk untuk ibadat. Maksud dah mencecah 100 tahun. Dah over daripada umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah taala menceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah menyebutkan, ingatlah demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggamannya, kekuasaannya, sesungguhnya kelak di hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebahagian daripada kamu menuju ke syurga seperti malam yang pekat secara berbondong-bondong. Nabi SAW cerita nanti di padang mahsyar, kita umat Nabi Muhammad SAW nak masuk syurga ni sampai gelap. Nak beritahu kalau orang Tara cakap kelam. Punya ramai itu sampai gelap tempat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong semua pekat nak masuk syurga Allah SWT. Jumlah seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk ke syurga Allah ini, kata Nabi SAW, ini dapat meliputi bumi. Sehingga para malaikat pun berkata, mengapa Muhammad datang dengan membawa umat yang jauh lebih banyak dan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Itu kelebihannya. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya aku berharap semoga orang-orang yang mengikutiku daripada kalangan umatku nanti di hari kiamat ini adalah 1/4 daripada ahli syurga. Daripada ramai-ramai ahli syurga itu 1/4 umat Nabi Muhammad SAW. Maka kami pun bertakbir, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, aku berharap jumlah mereka 1/3 manusia seluruhnya. Lalu para sahabat pun bertakbir lagi. Kemudian baginda bersabda lagi, aku berharap semoga mereka berjumlah separuh daripada umat manusia yang akan berada dalam syurga Allah. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling akhir. Daripada umat Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, jumlah
terlalu ramai dan tempoh itu terlalu panjang. Kita umat yang paling akhir dengan umur yang tak panjang jika nak dibandingkan dengan umat terdahulu. Tetapi kita duduk lebih separuh daripada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, dan Imam At-Tabrani lagi meriwayatkan sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, seluruh penduduk syurga terdiri pada 120 saf dan umat Nabi Muhammad SAW mewakili 80 saf daripadanya. Daripada 120 saf umat Nabi ahli syurga Allah SWT, 120 saf jangan duk bayang macam saf dekat masjid kita tu. Dia maksudnya kena nak buat gambaran. Kalaulah duduknya manusia daripada kalangan syurga tu 120 saf, kita ni over 50%, 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kenapa kita paling ramai dalam syurga? Kenapa subhanallah salli ala sayyidina dalam keadaan usia kita 60 baina 60 ila 70 kata Nabi SAW. Hanya 60-70 tahun nak dibandingkan umur umat terdahulu yang mencecah 1000 tahun. Kenapa kita ramai dalam syurga? Antaranya ialah disebabkan oleh gandaan-gandaan pahala yang Allah berikan ke atas amalan-amalan kita yang sedikit. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memberi umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali ganda. Sesungguhnya perumpamaan kamu dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seorang yang memperkerjakan para pekerja. Lalu dia berkata, siapa yang mahu bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah 1 qirat? Maka orang Yahudi melaksanakannya dengan upah 1 qirat per 1 qirat. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakannya dengan upah 1 qirat per 1 qirat. Kemudian kamu mengerjakan mulai daripada solat asar hingga terbenam matahari sahaja dengan upah 2 qirat per 2 qirat. Lalu orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, kami yang lebih banyak amal namun kami lebih sedikit upahnya. Lalu orang itu pun berkata, apakah ada aku zalimi daripada hak kamu? Mereka menjawab, tidak ada. Orang itu pun berkata, itulah kurnia daripadaku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Hadir riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, Allah SWT ni di antara perkara lah. Panjang lagi nak cerita dia ni. Kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang akan kita bincangkan sepanjang program Tayal Ustaz kita pada pagi ini mengenai dengan kelebihan-kelebihan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang amalannya sedikit tetapi mendapat gandaan pahala yang begitu besar di sisi Allah SWT. Wallahu alam. Panjang cerita. Kata mukadimah tu pun kita dah syok dah dengar. Jadi sahabat penonton semua, banyak perkara yang kita akan bicarakan mengenai isu topik kita iaitu ibadah mudah besar ganjarannya. Sebagai mukadimah persoalan daripada penonton, saya nak ambil daripada Facebook, daripada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Jafri, Da'i Hilman dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah amal ibadah yang mudah dan besar ganjarannya yang selalu diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalannya begitu orang kata apa mudah Ustaz. Mudahnya sebab apa dia direct dengan kita punya persoalan topik kita. Apakah yang Rasulullah buat? Dia boleh copy paste soalan jawab apa dengan tajuk. Macam mana Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Nur Dahlia Biru, masya-Allah, nama sangat hebat dah. Nur Dahlia Biru. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook dan kita sangat meraihkan. Dan subhanallah di antara amalan yang mungkin boleh menggandakan pahala-pahala kita ialah dengan kita kongsikan video ni kan. Kita kongsikan live ni, orang lain pun tumpang manfaat dia, orang pun beramal. Nabi SAW menyebutkan man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukannya. Kan kita hari ini kita nak cerita beramalan, banyak amalan yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Maka subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sharekan orang tu beramal dengan amalan tersebut maka kita akan menumpang pahala dia. Baik, satu amalan untuk mukadimah dia, satu amalan yang Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu zikir yang ringan pada lidah. Ini di antara amalan yang Nabi SAW suka buat. Di akhir hayat Nabi SAW banyak mengucapkan zikir ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ringan pada lidah, berat pada timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan pada lidah, berat pada timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebutkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu di antara amalan Nabi SAW. Di hujung usia Nabi SAW lebih memperbanyakkan zikir ini. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi SAW menyebutkan tentang amalan zikir yang ringan pada lidah, berat pada timbangan dan dicintai
oleh Allah SWT. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan, subhanallah, bila sebut tentang zikir ni, Allah suruh kita memperbanyakkan zikir. Allah suruh kita memperbanyakkan, melazimi zikir dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, cumanya kita ni kadang-kadang nak bagi lekat zikir tu susah. Susah nak lekat zikir ni. Kan Ustaz Ahmad duduk dalam kereta boleh saja kalau nak berzikir, tapi tak jadi juga zikir. Tadi je lah saya zikir banyak sikit dalam kereta tadi ni. Sebab hujan sama takut pula, takut bawa kereta laju-laju apa semua, sliding ke apa kan. Oh, jadi banyak zikir. Astagfirullahalazim. Tentang Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, macam mana tips dia supaya kita boleh lekat zikir-zikir ni? Zikir ni simple aja. Saya yakin ramai daripada kalangan kita yang hafaz zikir ni. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Dak ilmu pun hafaz kan? Mestinya. Ahmad tak pernah tinggal ni. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana nak bagi lekat? Syarat yang pertama ialah kita meletakkan waktu yang khusus untuk kita beramal dengan zikir ni. Kita set our own time. Waktu mana kita nak buat? Dalam kenderaan, lady, waktu nak pergi kerja, start kereta, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita locate time kita sendiri, maka kita akan lekat amalan tersebut. Tapi kena istiqamah lah. Syarat yang keduanya, istiqamah. Hari ini buat, esok buat, lusa buat. Sehingga kan, kata Imam Nawawi, kalau tertinggal benda yang kita lazimi, maka tolong qadha balik. Duk biasa buat pagi-pagi, tapi hari ni terlepas, petang ni qadha balik. Jangan tinggalkan macam tu saja, sebab meninggalkan itu menyebabkan satu hari kita betul-betul akan meninggalkannya. Jadi ingat dua tips tu. Yang pertama locate waktu, yang kedua ialah dengan kita istiqamah melakukannya, dan yang ketiga tetapkan jumlah berapa lama kita nak buat, berapa banyak yang kita nak buat. Dalam Allahumma salli alaihi wasallam, amalan yang kita lakukan, dan guru saya pun mengijazahkan amalan ini kepada kami. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi subhanallah azim dengan jumlah 100 kali. Satu hari 100 kali. Sebab apa? Sebab yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, supaya kita ada jumlah yang khas untuk kita zikir. Kalau kita openly berapa nak buat lah. Dan kadang-kadang kita ni tuan-tuan, salah satu kelemahan kita lah ialah kita tak tahu nak menyusun amal kita sendiri melainkan dengan bimbingan ulama. Kita berapa nak buat? Buatlah banyak-banyak mana pun. Pakai tak buat langsung lah jawab kita ni. Jadi kita buat berapa? Buat 100. Contoh. Maka kita ini lekat. Sebab dalam zikir ni subhanallah bihamdi subhanallahil azim ni, dia ada dua perkara yang sangat besar. Yang pertama tahmid nama dia. Subhanallah wa bihamdi, tahmid. Tahmid ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut kelebihan tahmid itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, walhamdulillah tamlaul mizan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Satu saja alhamdulillah itu memenuhi ruang timbangan mizan. Satu piring nanti yang ditunjukkan kepada para malaikat. Para malaikat berkata, ya Allah, kami sungguh tak buat amal secukupnya. Sebab apa? Sebab diangkat langit bumi seluruhnya, masih ada baki lagi. Diangkat pula langit seluruhnya, letak atas timbang mizan, masih ada baki lagi. Dan hanya dengan satu perkataan walhamdulillah, itu akan memenuhi ruang timbangan mizan tersebut. Masya-Allah. Dan di dalam itu juga ada satu perkataan lagi, nama subhanallah. Tasbih. Nabi SAW menyebutkan, mampu tak kamu melakukan 1000 kebaikan satu hari? Satu hari buat 1000 baik, sedekah, yang senyum ke orangnya, tolong orangnya, 1000 kebaikan. Kalau kamu tak mampu, kata Nabi SAW, bertasbihlah 100 kali. Kerana dia menyamai 1000 kebaikan yang kamu lakukan pada setiap hari. Jadi di situ Nabi SAW sebut 100. Maka jadikan amalan pada setiap hari subhanallah bihamdi subhanallahil azim, mudah untuk kita sebut 100 kali sehari. Dan cari waktu yang sesuai untuk kita buat. Wallahu alam. Itu key point kita. Kita mesti ada me time kita, waktu kita tersendiri bersama dengan Allah SWT, kita khaskan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara, sahabat penonton semua, teruskan setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Dakwah biar Tanyalah Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita masih lagi dengan tajuk kita ibadah mudah besar ganjarannya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Jadi saudara, seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 18881677, dan jika tidak dapat telefon dan sebagainya boleh WhatsApp kami di talian 0111233480, dan lebih mudah sekiranya terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Tadi sebelum kita berehat, banyak antara benda yang Ustaz kongsikan adalah kita ada me time kita, masa kita untuk beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu baru satu Ustaz, sebab banyak lagi kita nak share ni. Banyak. Cuma kita nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat sesuatu kerja yang baik dengan niat untuk beribadah. Soalan saya, apakah kategori ibadah yang kecil akan tetapi besar pahalanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Buat suatu kerja yang baik dengan niat untuk beribadah. Adakah itu juga dikira sebagai benda yang mudah dan dia besar ganjarannya Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nur Yaya. Oh, hebat nama tu, masya-Allah. Hari ini nama hebat-hebatlah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Nur Yaya yang sudi bertanyakan soalan. Jadi subhanallah Ustaz Syamad, antara yang saya faham daripada soalan yang disebutkan oleh Nur Yaya tadi ni ialah macam mana keadaannya kita yang nak melakukan apa saja perkara dalam kehidupan kita tetapi kita niatkan dia sebagai satu kebaikan. Kan? Adakah dia boleh jadi ganjaran pahala dalam kehidupan kita? Terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Setiap daripada amal itu dikira berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan kurniakan kepadanya ganjaran pahala berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ubah adat kita menjadi ibadat. Kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ubah dia supaya dia berubah menjadi ibadat, maka Allah akan mengurniakan kepada kita ganjaran pahala. Saya, contohnya saya dengan kawan saya pergi kerja. Saya bawa kereta dekat sebelah saya. Lalu kita pun dalam perjalanan tu pergi kerja ni, kerja biasalah. Bukan kerja ustaz ni. Bukan kerja biasa. Lalu subhanallah Ustaz Syamad, dia pun tanya dekat saya, apa ni, Jafri, kamu pergi kerja ni saya apa? Oh, saya pergi kerja ni sebab nak cari gaji bulan-bulan kan, dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat gaji tiap-tiap tahun, dapat bonus, bolehlah nak bayar kereta apa semua. Oh, okey. Yang kamu pula pergi kerja apa? Saya apa? Saya pergi kerja kerana Allah SWT. Dia niat pergi kerja kerana Allah. Saya niat kerja nak dapat gaji tiap-tiap bulan. Maka subhanallah, dia yang niat kerja, saya yang niat nak pergi kerja kerana nak dapat gaji, saya dapat gaji tiap-tiap bulan, saya dapat bonus tiap-tiap tahun. Dia subhanallah yang niat kerja nak pergi kerana Allah, dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat bonus tiap-tiap tahun, dan dapat pahala pada setiap minit dan waktu yang dia bekerja tersebut. Jadi kita mengubah amalan, kebiasaan kita menjadi ibadat dengan kita niat melakukan perkara tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi kita mandi kerana Allah. Breakfast kita breakfast kerana Allah. Nak pergi kerja kita pergi kerja kerana Allah. Nak berpakaian kita berpakaian kerana Allah SWT. Merah hari ini ni. Merah dengan hitam. Kamai lagi kan. Niat kerana Allah, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Buat apa dalam kehidupan kita, kita ubah adat kita menjadi ibadat dengan kita niat kerana Allah SWT, maka setiap waktu, setiap momen kita melakukan perkara tersebut, Allah akan mengurniakan pahala kepada kita sebab dia telah berubah daripada adat kebiasaan menjadi ibadat. Itu mungkin itu yang kita boleh buat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Itu adalah benda yang kita perlu ubah sebenarnya. Dalam kehidupan kita ni, apa yang kita buat, kita boleh transform dia, Ustaz, atau tukarkan dia kepada satu ibadah. Ustaz, mungkin satu persoalan lah yang kita nak bicarakan kepada Ustaz mengenai satu soalan daripada Facebook, daripada Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, benarkah senyum juga satu ibadah? Tapi ada juga orang yang senyumnya mahal, tapi Ustaz Jafri selalu senyum setiap kuliah yang Ustaz anjurkan. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz kerana selalu beri senyuman. Jadi senyuman juga adakah satu ibadah Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih War WKN kan, Mar WKN. Ini sahabat-sahabat kita yang selalu ikut kuliah-kuliah kita, subhanallah Ustaz Syamad.
Nabi SAW menyebutkan biarlah sekadar berjumpa saudara kamu dengan wajah yang sejahtera. Paling tidak berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang sejahtera. Dan riwayat menyebutkan tentang senyum itu juga satu sedekah kan. Paling tidak berjumpa dengan saudara kita. Kita ni tuan-tuan, kita sebenarnya tugas kita ialah untuk di antara perkara yang penting untuk kita buat ialah kita menyenangkan hati saudara se-Islam kita. Supaya dia melihat kita tu dia hatinya akan jadi tenang. Bayangkan kalau kita jumpa saudara kita hari tu muka dia satu macam kan. Muka macam tu muka dia kan macam derok dia muka dia macam tu je. Mesti dalam hati dia akan rasa gelisah, apa salah aku buat pada dia ni? Kan Masalah Azmat, aku buat salah apa pada ni? Jangan kita ni menjadi penyebab kegelisahan kepada saudara se-Islam kita. Tanpa dia tahu apa dia buat. Tuan-tuan bebanan tahu tak? Beban tahu tak? Bila kita jumpa dengan seorang kita tak tahu aku salah apa dengan dia ni. Saya nak tanya sekali jadi masalah pula tuan-tuan. Akhirnya hubungan ukhuwah itu akan rosak. Islam ajak kita paling tidak berjumpalah dengan saudara kamu dengan wajah yang sejahtera. Tenang, dia tengok muka kita pun hati dia jadi tenang. Ustaz Syamad, hati dia akan jadi berbunga, hati dia akan jadi gembira. Tidaklah hati dia menjadi gelisah. Maka tuan-tuan, biasakan senyum. Biasakan senyum. Tapi jangan senyum seorang-seorang. Kan kita kadang-kadang bila kita duduk dekat dalam kita duduk buat live kan pakai Facebook tu kita seorang-seorang aja tengok tu. Senyum juga, senyum dengan harapan orang-orang dekat sana tu nampak kita sedang senyum tu kan. Tapi jangan duduk senyum seorang-seorang tu saya kira orang kata lain macam pula dalam kereta senyum seorang-seorang. Tuan-tuan dalam salih alaihi wasallam. Jadi berjumpa saudara se-Islam kita dengan wajah sejahtera dengan senyuman juga merupakan satu mudah-mudahan dia menjadi kebaikan dan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kehidupan kita insya-Allah. Gitu bila mana kita jumpa orang ni kena hadir dengan muka yang ceria, muka yang menggembirakan hati orang Ustaz. Ya betul. Ustaz, saya nak ambil pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Rahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya begini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz kata perkara kecil tapi besar ganjarannya, ibadah yang mudah tapi besar ganjarannya tajuknya. Kadang-kadang kita ni nak menyebut kata Ustaz tadi senang je, bukannya payah, mudah sangat menyebut tapi untuk melaksana amat sukar. Tapi kalau macam lagu K-pop tu payah nak ingat tapi boleh pula dibuat. Jadi apakah soalan saya Ustaz ya? Adakah kerana berbentuk ibadah jadi kita amat sukar untuk melaksanakan tapi berbentuk yang hiburan tu cukup mudah kita ingat, cukup mudah kita hafal di mulut. Jadi apakah berbentuk ibadah ini memang sukar untuk kita lakukan ke bagaimana ke Ustaz? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Dai dan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan yang diberikan. Tuan Haji Omar ni selalu dia memecah bicara kita Ustaz. Jadi dia bagi tahu kepada kita apakah sebabkan ini adalah ibadah, jadi kita susah untuk amalkan Ustaz. Sebab apa? Kadang-kadang benda yang maksiat ini cepat je kita ingat dan juga senang je nak lakukan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad kan. Kalau lagu-lagu tu bukan main kan. Kan. Cepat je. Oh masya-Allah. Sekali dengar dah hafaz. Kan kalau kita boleh sebut kadang amboi lagu bukan main hafaz dah. Surah Al-Mulk mesti 30 ayat dah dalam. Al-Mulk tak boleh lekat pula. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa saja yang bersesuaian dengan nafsu kita, kita akan bersungguh untuk melakukannya. Apa saja yang bersesuaian dengan keinginan nafsu dan kehendak nafsu kita, kita akan sedap, kita akan terdorong untuk melakukannya tanpa disuruh-suruh. Tetapi masalahnya ialah urusan ibadat kita kepada Allah ini bercanggah dengan keinginan nafsu. Solat susah nak buat tuan-tuan, dia tak sesuai dengan nafsu. Baca Quran dia tak sesuai dengan nafsu, bukan sedap. Seronok baca Quran. Tuan-tuan, seronok tak sembahyang tuan? Angguk bukan main tu. Wali-wali Allah dia angguk ni. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah kita susah nak buat sebab dia tak sesuai dengan keinginan dan memenuhi jiwa kita. Sebab tu waktu Allah jadikan syurga, waktu Allah jadikan syurga, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril masuk tengok syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu malaikat Jibril masuk, ya Allah cantiknya syurga, subhanallah cantiknya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah cantiknya syurga ni bukan setakat orang melihat dia. Orang mendengar tentang syurga ini pun menyebabkan seorang dah nak masuk syurga. Lalu tunggu sekejap. Allah hiasi di pintu syurga itu dengan perkara-perkara yang nafsunya tidak suka. Nafsu tak suka.
Maka subhanallah salli ala Muhammad, lalu malaikat Jibril pergi tengok dan malaikat Jibril kembali kepada Allah, dia kata kalau macam ni aku takut ya Allah ramai orang tak dapat masuk syurga. Lalu pergi masuk pula neraka, pergi tengok neraka. Masuk dalam neraka, tengok neraka, subhanallah salli Muhammad. Tengok-tengok dalam neraka, masya-Allah salli Muhammad. Lalu malaikat Jibril kata, ya Allah, neraka ni sangat dahsyat ya Allah. Bukan cerita masuk, bukan cerita nampak, mendengar tentang neraka saja menyebabkan seorang tidak mahu untuk masuk neraka. Tunggu sekejap. Lalu Allah hiaskan pintu neraka itu dengan perkara-perkara yang nafsunya suka. Lalu malaikat Jibril lalu berkata kepada Allah, ya Allah, kalau demikian aku takut ramai orang akan masuk neraka. Jadi subhanallah, kesimpulan daripada apa yang kita nak sebutkan daripada soalan yang disebutkan oleh Tuan Omar Abdul Majid tadi, subhanallah, sungguh tuan-tuan, dalam bab-bab hiburan, dalam bab-bab perkara yang nafsu kita suka, maka tak perlu disuruh-suruh. Dia akan seronok untuk kita mengikut, subhanallah, sebab dia bersesuaian dengan keinginan nafsu kita. Tetapi urusan ibadat terkait dengan dua benda. Yang pertama ialah iman kepada Allah. Kita tuan-tuan, Allah, Nabi SAW cerita tentang buatlah amal ni Allah akan kurniakan syurga. Syurga yang begitu indah, dinding-dinding daripada permata-permata indah syurga sebagainya. Cerita pilah macam mana indahnya syurga, benda kita tak nampak melainkan apa yang ada dalam hati kita. Iman. Kan Allah SWT. Sedangkan benda yang memenuhi keinginan nafsu ni kadang-kadang kita boleh pegang. Kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh enjoy, seronok dia. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, itu dia antara dia. Yang keduanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya ialah iman. Yang keduanya, pasal apa? Susah nak beramal ataupun nak melakukan perkara yang berkait dengan ibadat, nak dibandingkan dengan benda yang hiburan. Sebab subhanallah salli alaihi wasallam, dia bercanggah dengan nafsunya. Bercanggah dengan keinginan nafsunya. Maka semua tuan-tuan, di sinilah apa yang disebutkan sebagai memperkuatkan iman dan bermujahadah dalam ibadat. Kena usaha untuk kuatkan iman. Macam mana cara dia? Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Di pagi-pagi ini bila dengar kuliah dekat Tanya Ustaz ni, rasa macam terus macam nak buat ibadat. 3 hari je, lepas tu boleh lawan balik kan. Itu kita selalu refresh, selalu dengar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan beri manfaat kepada orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, macam mana cara dia? Duduk di kalangan sahabat-sahabat yang baik. Orang yang baik ni selalu sahaja Allahumma salli alaihi wasallam memperingatkan kita tentang untuk beramal dengan amal-amal yang soleh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mana kata kita kena ada wujudkan suasana beribadah, Ustaz. Pada suasana amal soleh, insya-Allah. Saya nak ambil lagi satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam kasih sayang Allah. Adakah kita selalu memohon maaf kepada sesiapa saja walau kita tak melakukan kesalahan juga termasuk dalam mendapat ganjaran pahala yang besar dan ibadah mudah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada Sekincan Selangor. Daripada Ajar Rohaya ni soalan yang bagus. Dia tak buat salah, kalau kita tak buat salah, tak buat apa, selalu meminta maaf kepada orang. Adakah dia termasuk dalam benda yang mudah dan besar pahalanya? Silakan Ustaz. Antara sifat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ada pada seorang mukmin yang baik ialah merendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita merendah diri kita. Merendah diri kita maksud kita tak menyombongkan diri kita. Berlawanan kepada sifat merendah diri ialah kesombongan. Kesombongan ni dalam hatinya ada ta'ajub, ada Allahumma salli alaihi wasallam, ada takabbur, ada ujub. Maka dia akan membesarkan diri dia. Berlawanan dengan sifat besar diri ini yang Nabi SAW sangat larang, yang Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk syurga la yadkhul jannah orang yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah takabur. Berlawanan dengan sifat ini ialah sifat merendah diri yang sangat dituntut dalam Islam. Orang yang merendah diri ini, dia sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meletakkan dirinya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan yang tak salah untuk meminta maaf, sebagai contoh. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak salah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memohon maaf walaupun diri tidak melakukan kesalahan. Sekadar untuk meredakan suasana, sebagai contoh. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada argument dua pihak, argument. Lalu dia kata apa? Tak apalah, saya minta maaf lah kalau saya salah. Dia ada tone juga tau. Ada setengah tone dia kata apa? Tak apalah, saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Itu bukan itu. Itu dia nak provoke orang sebelah tu kan. Tak apalah, saya minta maaf lah. Tak. Dia sebut tak apalah, kalau saya salah saya minta maaf. Dengan maksud dia supaya keadaan itu jadi reda dan masalah itu dapat kita selesaikan. Dan kita ingat, memohon maaf tidak semestinya mengaku kalah, tidak semestinya kalah.
Kadang-kadang inilah orang yang menang. Sebab dengan mengaku kalah itu menyebabkan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah berjaya untuk merungkaikan permasalahan tersebut. Dan dialah menjadi punca kepada selesainya masalah tersebut. Berlanjutan masalah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan sesuatu yang baik. Kalau dalam rumah tangga, salli ala sayyidina Muhammad, bergaduh suami isteri, bergaduh panjang subhanallah, boleh sehingga menyebabkan penceraian, boleh menyebabkan banyak masalah yang lain. Tetapi ada seorang yang mengalah, akhirnya menyebabkan penceraian itu tidak berlaku. Masalah anak-anak tidak akan terabai. Salih asma keluarga akan duduk dalam keadaan tenang. Kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada seorang mengalah ni sudah pasti Allah akan memberikan ganjaran yang baik untuk dia. Faham kan? Ilmu kan dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi semalam Ustaz Syamad, sungguh walaupun nampak macam keadaan kita, Allah Ustaz Syamad terpaksa untuk berhadapan dengan aku tak salah tapi aku minta maaf juga. Jangan risau. Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala kepada kita sebab hasil yang akan terhasil daripada permohonan maaf tersebut akan ada kebaikannya dan setiap kebaikan mesti ada ganjarannya insya-Allah. Wallahu a'lam. Makna kata memaafkan tidak bermakna kalah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara penonton semua, kekalkan SOP penjarakan sosial dan juga ingat kita masih lagi belum menang dalam melawan COVID-19. Terus setia dengan rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan bertopik kita ibadah mudah besar ganjarannya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Saudara, seperti biasa, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita telan 18881677 dan ramai sahabat yang mesej saya dan sebagainya di Facebook kami kata susah nak dapat telefon sebab apa line bertembung dan sebagainya. Boleh WhatsApp kami telan 0111123480 dan juga kalau Facebook WhatsApp tak baca dan sebagainya, boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saudara, tanpa selengahkan masa, saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah mendoakan orang lain tanpa pengetahuan mereka juga sebahagian ibadah yang sangat mudah dan besar ganjarannya? Yang kedua, adakah memberi kelonggaran kepada yang berhutang dalam melunaskan hutang dengan memaafkan dan menghalalkan sahaja juga sebahagian pada ibadah yang besar ganjarannya? Mohon Ustaz jelaskan, terima kasih. Makna kata kat sini ada dua. Satu, mendoakan orang lain tanpa pengetahuan dia. Yang kedua, menghalalkan hutang Ustaz. Silakan. Rialah, terima kasih kepada Ibu Aina Rashid. Susah juga nak sebut nama tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua soalan. Yang pertama, soal mendoakan saudara Islam, saudara kita tanpa pengetahuan dia. Adakah ini satu ibadah? Dia sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan dia. Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang berdoa kepada saudara dia bighaibi, tanpa pengetahuan dia. Maka malaikat yang menjaga doanya itu akan mengaminkan doa tersebut dan malaikat tersebut akan mendoakan yang seumpamanya untuk dia. Realnya macam ni. Yang pertamanya, bila kita doa tanpa pengetahuan orang tersebut, malaikat akan aminkan doa kita ni. Siapa yang aminkan ni? Malaikat mengaminkan doa kita ni. Malaikat yang tidak pernah melakukan kesilapan dan tidak pernah melanggar perintah Allah SWT. Dan yang keduanya apa? Malaikat itu tak hanya mengaminkan doa tersebut, malaikat itu mendoakan kepada kita pula, subhanallah. Jadi maksudnya doa kita itu akan dimakbulkan oleh Allah dan kita mendapat manfaat kebaikan yang sama daripada doa tersebut. Dan yang bestnya, doa kita itu dipanjatkan oleh malaikat, bukan daripada manusia. Kita doa ni mungkin ada cacat, ada celanya. Dosa-dosa kita banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi malaikat yang doa dekat kita. Rialah tuan-tuan semua. Saya ada satu kisah yang berlaku Da'i Ilman dan semua sahabat-sahabat. Ada seorang ni dia belajar dekat pesantren di Indonesia. Jadi habis-habis dia belajar dia nak pergi mengajar lah. Jadi tak ada kenderaan, dia tak ada motor, tak ada kenderaan untuk dia pergi mengajar orang yang tidak punya kemampuan.
Lalu dia teringatkan hadis ini, doa tentang mendoakan saudaranya makbul dan malaikat akan mendoakan dia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia tak berdoa direct untuk dia dapat kenderaan. Ya Allah berilah aku kenderaan. Tak. Dia kata, ya Allah berilah kepada saudara aku tu, sahabat aku tu kenderaan untuk dia mudah pergi mengajar. Dia ada sahabat dia sama yang keluar sekali dengan dia. Dia doa, ya Allah engkau berilah kepadanya ya Allah kenderaan supaya mudah untuk dia belajar. Dia tahu nanti malaikat akan doa dan malaikat tu akan doakan seumpama untuk dia. Maka takdir Allah SWT tuan-tuan, doanya makbul, sahabatnya itu dapat kenderaan dan dia juga Allah kurniakan kepada kenderaan untuk dia pergi mengajar dan sebagainya. Tuan-tuan subhanallah, tu di antara kelebihannya. Dan ada satu lagi kelebihan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak amalan yang jumlahnya bilion pahala dia? Masya-Allah. Jumlah pahalanya bilion pahala dia. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan doakan keampunan kepada saudara se-Islam kita. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa diampunkan dosa kepada seluruh mukmin, maka Allah akan mengganjarkan kepadanya pahala seumpama jumlah orang mukmin dan mukminat tersebut. Dan kita selalu sebut doa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang selalu kita panjatkan doa tersebut, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan tahu tak kenapa ganjaran besar sangat yang Allah akan kurniakan kepada kita yang berdoa kepada saudara Islam kita tanpa pengetahuan? Sebab kita tak akan mampu untuk melakukannya seandainya tidak ada kasih sayang. Dan kasih sayang ini merupakan tuntutan dalam agama. Kita tuan-tuan, kalau kawan kita tu kita tak suka kat dia, takkan kita nak doa kat dia? Ya? Kita doa buruk-buruk pula kat dia, kan? Ya Allah bagi selamat tu. Tapi kita hanya akan berdoa kebaikan-kebaikan kepada saudara kita tanpa pengetahuannya seandainya kita ada kasih sayang dekat dia. Kan Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Dan jangan cerita kat dia. Angkat malam-malam, ya Allah, kurnialah kebaikan kepada Ustaz Jafri tu, ya Allah, kepada Da'i Hilman tu, contoh kan. Tanpa pengetahuan dia, Ustaz nak bagi tahu, macam mana nombor telefon pun tak ada. Tapi kalau kita ada, tuan-tuan sekalian, Ustaz, ya Allah berilah kesihatan kepada sahabat aku ni, ya Allah. Pagi-pagi esok telefon dia, Din, pahabat ni. Okey. Alhamdulillah hari ni nampak sihat. Semalam aku doa panjang tau. Saya ceritalah. Cerita tu, minta maaf. Yang keduanya tuan-tuan, soalan yang kedua tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang memberi kelonggaran kepada saudara-saudara dia yang berhutang. Terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Hakim, hadis ulama menyebutkan bahawa kedudukan hadis ini sahih. Barang siapa yang memberi tempoh kepada orang yang belum mampu membayar hutang, maka setiap hari dia memiliki sedekah sampai hutang itu sampai kepada tempohnya. Jika jatuh tempoh itu dan orang itu belum mampu untuk membayar hutangnya, kemudian dia memberi kelonggaran lagi, maka setiap hari dia bersedekah 2 kali ganda daripada harta yang dipinjamkan. Jadi semua hadis ni cerita tentang kelebihan orang dia bagi hutang pada orang. Kita tuan-tuan, kalau ada orang nak pinjam, kalau ada orang nak meminjam, kita boleh bagi je, tapi dengan syarat kenal lah dia tu. Kan ni tak kenal pun, tambah-tambah ustaz-ustaz ni tiap hari dia masuk, ustaz pinjam duit, ustaz kan dia cerita pasal bagi hutang. Kita pun tak kenal dia siapa. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kelebihan memberikan hutang. Dan kalau orang tu tak mampu untuk bayar hutang dia, kalau kita lewatkan tempoh dia, subhanallah, setiap hari tu Allah akan bagi ganjaran pahala seumpama jumlah yang kita bagi dia hutang. Dia sampai, tiba-tiba dia tak mampu bayar lagi, kita extend lagi, 2 kali ganda pula Allah bagi lagi, extend lagi, 3 kali ganda lagi Allah bagi, sampai ke tahap sampai orang tu memang tak mampu untuk bayar. Dia kata, aku halalkan untuk kamu. Allah sebut dalam Quran, seandainya mereka tahu betapa besarnya ganjaran yang Allah akan berikan kepadanya. Itu kelebihan daripada orang memberi tempoh kepada orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Sudah pasti ada ganjaran. Wallahu a'lam. Itu satu motivasi untuk kita semualah. Lebih lagi sekarang ni ramai yang tengah susah dan sebagainya. Mungkin kita ada kekuatan untuk menghalalkan hutang-hutang orang yang berhutang dengan kita, insya-Allah. Ustaz, saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Teruskan dengan soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya ada 2 soalan Ustaz yang ringkas. Okey, pertamanya saya tanya, apakah ibadah kita diterima Allah SWT sekiranya kita hanya mengharapkan ganjaran pahala semata-mata? Yang kedua, adakah
benar ibadah tanpa ilmu ganjaran pahala tidak diperolehi. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas persoalan yang diberikan. Ustaz, ada dua persoalan di sini. Yang pertama, ibadah yang mana kita mengharapkan semata-mata pahala. Adakah dia dapat redha Allah? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita nak melakukan ibadat, sudah pasti, terima kasih Tuan Ismail Mat Isa tadi ya. Terima kasih Tuan Ismail Mat Isa atas soalan yang sangat baik tadi. Masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami boleh menumpang manfaat dia. Yang pertamanya, boleh tak kita beramal kalau amalan kita itu semata-mata untuk mendapat ganjaran pahala saja? Bukankah sepatutnya kita beramal itu kita mengharapkan redha Allah, perhatian Allah untuk kita, kita memenuhi tuntutan di sisi Allah, dan tidaklah kalau Allah nak bagi pahala kita, Allah bagilah. Macam tu keadaan dia kan. Baik tuan-tuan, maka ulama menyebutkan tentang dua kedudukan orang beramal. Amalan amalan pertama dia sebut ibadatnya seorang saudagar. Peringkat lebih tinggi ibadatnya seorang hamba. Macam mana ibadat seorang saudagar ni? Saudagar ni kalau dia pergi berniaga, dia nak untung. Dia kira-kira. Ya kira lah. Kalau aku berniaga ni, time ni dapat untung banyak mana. Kalau aku berniaga dekat sini, orang ramai lagi, berniaga mungkin yang lebih tinggi lagi. Berniaganya, ibadatnya seorang hamba. Seorang saudagar. Boleh tak ibadatnya seorang saudagar ini dalam kehidupan kita beribadat kepada Allah SWT? Boleh, dengan syarat kita beramal itu kita mengharapkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Bukan janjian manusia. Saya buat amal ni pasal apa? Kan Allah janji syurga. Nabi SAW menyebutkan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah illa ayyamut. Siapa yang beramal membaca ayat kursi pada setiap kali lepas solat fardunya, maka tidak akan ada apapun yang akan menghalangnya masuk syurga melainkan kematian. Maka setiap hari lepas pada solat je dia mesti baca ayat kursi, mesti baca ayat kursi, mesti baca ayat kursi. Orang tanya dekat dia, pasal apa yang duk baca ayat kursi tak pernah tinggal ni lepas solat ni? Dia kata Nabi SAW janji syurga. Tak boleh buat macam tu. Kan buat amal ni mesti kerana Allah semata-mata. Tak. Siapa yang janji syurga tu? Allah yang janji syurga. Maka boleh tak kita beramal untuk mendapatkan ganjaran syurga yang Allah janjikan tu? Boleh. Sebab siapa yang janjikan? Allah yang janjikan. Indirectly kita beramal kerana Allah SWT. Yang tak bolehnya apa? Kalau saya buat amal ni, Da'i Hilman nak hadiahkan saya kereta. Tu nampak kunci kereta kat atas tu. Kan Ustaz Jafri kata, buat amal ni Ustaz Jafri buat ni nanti saya akan bagi kereta kat saya. Saya pun buatlah semayang khusyuk bukan main lah apa sebagainya sebab nak dapat kenderaan tu. Maka tu tak boleh lah. Faham dah ni? Ataupun kita mengharapkan pandangan manusia jadi riak dan sebagainya. Baiklah, jadi tapi bukan berhenti setakat tu. Kita buat amal lagi, mujahadah lagi sampai satu hari kita akan dapat amalannya seorang hamba. Hamba ni beramal macam mana? Dia kalau buat kerja, hamba ni dia tak ada gaji. Dia ikut je perintah Tuhan dia. Gaji tak ada. Maka tuan-tuan sampai satu tahap nanti kita beramal semata-mata ikhlas kerana Allah SWT tanpa mengharapkan apa-apa yang selebihnya Allah sendiri akan kurniakan untuk dia. Itu makamnya sudah berbeza. Jadi jawapannya boleh atau tidak? Boleh dengan syarat semua janji itu daripada Allah SWT. Ustaz, yang kedua tu, ibadah tanpa ilmu. Adakah ibadahnya itu mendapat ganjaran pahala? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Demikian yang disebutkan oleh alim ulama terkait dengan tertolaknya amalan-amalan yang dilakukan tanpa ilmu. Dia tak tahu apa yang dia buat. Salli ala sayyidina. Dia hanya mengikut-ikut daripada apa yang dia lakukan. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang dua syarat amal yang diterima. Yang pertama, amalannya itu mesti bertepatan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak buat apa pun, maka amal tu mesti ada sandarannya ataupun ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah pentingnya ilmu. Kenapa kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kenapa? Nabi SAW sebut tentang kelebihan dia. Siapa baca 10 kali pada waktu subuh, siapa baca 10 kali pada waktu maghrib, pahalanya Allah akan beri 10 ganjaran pahala, Allah akan padam 10 dosa, Allah angkat 10 darjah, Allah akan jauhkan daripada gangguan syaitan. Boleh sebut semua kelebihan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Maka kita buat berdasarkan kepada ilmu. Faham tak maksudnya? Kenapa kamu baca Allahumma ajirna 7 kali? Dalam riwayat Nabi SAW, Allahumma salli alaihi Imam Abu Daud An-Nasa'i
Nabi SAW menyebutkan tentang man qara, siapa yang membaca Ustaz Ismat baca Allahumma ajinna minan nar 7 kali selepas subuh dan selepas maghrib, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka Allah. Kita buat apa saja amal, biar amal kita itu bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan mesti ada ilmu. Bukan saya pasal buat macam tu, itu buat. Pasal apa dia buat macam tu? Kan dia tu buat macam tu, takkan dia tak erti dia kan tu imam. Jadi subhanallah tuan-tuan Ustaz Ismat, mesti amal itu berdasarkan kepada ilmu, sebab dia akan bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Salih Azmat, syarat diterima amal ialah ikhlas perbuatan tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni 2 syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab apa yang disoalkan oleh Encik Ismail tadi. Jadi, mana kata dalam kehidupan kita ni, kita dah tahu satu ilmu baru dan kita perlu berusaha untuk mencari ilmu dan memahami apa ibadah kita lakukan selama ni, insya-Allah. Saya nak ambil satu lagi soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Jafri dan Da'i Hilman. Waalaikumsalam. Adakah ada pahala bagi mereka yang berjalan kaki ke masjid walaupun dia boleh menaiki kereta motor tetapi memilih untuk berpenat dan berpeluh berjalan ke masjid ataupun surau? Adakah beriktikaf di masjid dikategorikan dalam ibadah mudah, besar ganjarannya? Terima kasih memilih soalan saya, Ika Mansur. Soalan yang bagus, Ustaz. Memandangkan hari ini hari Jumaat dan sebagainya, ramai masyarakat orang lelaki akan pergi ke masjid berjalan kaki dan memilih untuk berjalan kaki daripada menaiki kenderaan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allah SWT. Tentu saya teringat sahabat-sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW menyebutkan tentang ada satu amalan yang Nabi SAW menyebutkan. Allahumma salli ala sayyidina idza adulluka, mau tak aku ajarkan kepadamu, tunjukkan kepada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu, wa yarfa'u bidarajat, dan akan mengangkat darjat-darjat kamu di sisi Allah. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang amalan ini simple saja amalan dia, tetapi amalan ini akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat kamu di sisi Allah SWT. Maka sahabat kata, bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu ya Rasulullah. Dan kita semua pun yang melihat ataupun menonton Tanya Ustaz hari ini pun nak tahu apakah amalan yang akan mengampunkan dosa dan mengangkat darjat ni. Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli ala 3 perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala isbaghul wudu' al makarihi. Kamu memperelokkan wuduk kamu ketika kamu dalam keadaan malas. Malas ni 2 maksud kata ulama. Yang pertama, malas ini dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah untuk mendapatkan air. Bukan dalam keadaan sukar, bukan malas, sukar. Kamu memperelokkan wuduk kamu dalam keadaan sukar. Sukar ni 2 maksud kata ulama. Yang pertama, sukar dengan maksud sukar untuk mendapatkan air. Yang kedua, kesukaran apa ni? Kesukaran dengan maksud malas. Time malas tu perelok wuduk. Perelokkan wuduk-wuduk dia. Yang pertama. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Kamu memperbanyakkan langkah-langkah kamu pergi ke masjid. Inilah berkait dengan soalan tadi ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Setiap langkah kita fi kulli khutwatin kataballahu bi hasanat, maka akan Allah tuliskan baginya 1 pahala. Wa muhyan anhu bi sayyi'at, Allah akan padam baginya 1 dosa. Wa rafi' darajat, Allah akan mengangkat baginya 1 darjat. Setiap langkah itu, 1 langkah 1 pahala Allah bagi. 1 dosa Allah padam. 1 langkah Allah akan bagi 1 darjat. Tuan-tuan, kira tengok berapa jauh kita berjalan kita pergi masjid tu. Ustaz Ismail, dikira-kira 500 langkah Ustaz, 500 pahala Allah bagi, 500 dosa Allah padam, 500 darjat Allah angkat. Tapi Ustaz, kalau saya tak naik motor pakai tak pergi masjid dah Ustaz. Motor tu ada, kalau motor tu hari tu minyak tak ada Ustaz, tak pakai tak pergi masjid lah saya ni. Boleh, Allah tak kira ke Ustaz, kalau saya naik motor saya pergi masjid, Allah tak dapat ke pahala tu? Allah taulah nak kira dia macam mana. Macam mana Allah nak kira? Kita serah pada Allah SWT. Tetapi para sahabat Nabi SAW sungguh-sungguh tuan-tuan. Bila sebut kata langkah, dia nak langkah sungguh-sungguh. Seorang sahabat Zaid, dia kata, ada seorang sahabat Zaid, sahabat Nabi SAW ni, dia kalau sebut nak pergi masjid, dia langkah tiba-tiba jadi kecil-kecil. Biasa jalan elok ya, relax ya. Jom kita pergi masjid, jalan pun kecil-kecil. Dia kenapa jalan kecil-kecil macam ni? Dia kata, aku harap setiap langkah aku diberi pahala, setiap langkah aku diampun dosa dan setiap langkah aku diangkat darjat. Subhanallah, dia betul-betul nak macam yang Nabi SAW sebut. Physically. Demikian Abdullah bin Ubay bin Ka'ab cerita seorang sahabat Nabi SAW, rumahnya jauh daripada masjid. Jauh daripada masjid rumahnya. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid. Rumah jauh daripada masjid, tapi tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. Dan dia berjalan kaki ke masjid.
Lalu para sahabat pun kata dekat dia, Ubay bin Ka'ab pun sebut dekat dia, tuan, apa kata pergilah beli EFI SPG, contoh itu bahasa kita lah. Pergilah beli keldai seekor untuk perjalanan malam-malam sejuk, siang-siang panas apa semua. Dia kata semula tak. Aku mengharapkan perjalanan aku ke masjid tu Allah beri ganjaran. Aku mengharapkan pulang aku ke rumah bertemu keluarga aku Allah akan beri ganjaran. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, Allah telah menghimpunkan semuanya untuk kamu. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, sungguh kalau nak jawab tadi ni, ada di kalangan sahabat, ada di kalangan orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjaran seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dengan sungguh-sungguh, specifically, physically. Tapi namun tidak menghalang kita yang menggunakan kenderaan untuk mendapatkan ganjaran. Mungkin tak sama dengan orang yang berjalan kaki ke masjid, tapi pasti ada ganjarannya. Kedua, mengenai ini Ustaz, itikaf. Tapi kita nak berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh. Jadi saudara, sahabat penonton semua, biasakan diri dengan norma baru dakwah Biar Tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan tajuk kita, ibadah mudah, besar ganjarannya, besar al-fadil, Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Tadi sebelum kita berehat, kita ada satu soalan yang belum dijawab. Tapi sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat penonton semua kerana masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, sebab kita sudah sejam bersiaran langsung. Yang buat baru bersama kita, teruskan, sebab apa banyak lagi perbincangan yang kita akan bicarakan pada pagi ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu Ustaz, tadi sebelum berehat ada soalan daripada sahabat kita Ika Mansur ini, dia bertanyakan mengenai isunya itikaf di masjid. Adakah perbuatan itu yang dikatakan perbuatan yang mudah, besar ganjarannya? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I'tikaf di masjid ini merupakan amalan yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada 10 akhir daripada Ramadan. Pada 10 akhir Ramadan, Nabi SAW memang akan duduk di masjid semata-mata dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjauhkan urusan ataupun hubungan dengan keluarga dan isterinya. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika beriktikaf. Salli ala sayyidina Muhammad, antaranya dia memperbanyakkan ibadatnya kepada Allah. Kemudian dalam keadaan dia seharian dia dalam masjid dengan niat untuk dia beriktikaf kepada Allah SWT, dan subhanallah sudah pasti ada ganjaran yang baik yang Allah akan berikan kepada dia. Ada orang yang masuk duduk di masjid semata-mata tidur saja. Tidur saja. Dia niat iktikaf di masjid, dia tidur saja. Maka dia akan kerugian. Sebab apa? Sebab Allah menyediakan lubuk pahala ketika kita berada dalam masjid. Maka perbanyakkanlah ibadat kita dalam masjid dalam keadaan kita beriktikaf kepada Allah SWT. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan jangan lupa untuk setiap kali kita masuk ke masjid, kita niat untuk iktikaf. Kadang-kadang masuk ke masjid lupa niat iktikaf. Ada masjid dia letak kat depan tu, nawaitul i'tikaf fi hadhihi masjid lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kadang-kadang dia letak tu, maka kita teringatlah. Kadang-kadang masuk terlupa nak baca niat tu. Subhanallah Ustaz Ismail. Mudah-mudahan dengan sedikit lintasan dalam hati kita bahawa kita masuk ke masjid untuk kita melakukan ibadat kepada Allah, Allah akan mengira dia sebagai niat kita beriktikaf dalam masjid Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi manfaat. Itulah, kadang-kadang kita ni niat iktikaf tapi kadang-kadang banyak benda maksiat yang kita lakukan dalam main masjid. Game. Main game. Ustaz, kita nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai. Ya, siapa di talian? Waalaikumsalam. Saya Hajiah Siti Munirah daripada Pekanbaru. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Siti Munirah. Hajiah Siti Munirah. Ya, Hajiah Siti Munirah. Teruskan dengan soalan. Ada ahli yang bagi tahu makcik baca surah La ilaha illallah 70,000 kali lepas dari asal api neraka. Adakah benar benda itu, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih kepada... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajiah Munirah atas soalan yang diberikan. Baca 70,000 kali La ilaha illallah menjauhkan diri pada neraka, Ustaz. Adakah benda ni betul? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang alim ulama kita ni
membimbing kita untuk kita melakukan ibadat-ibadat yang istiqamah. Sebab kelemahan kita sebagai orang awam ini ialah kita tak mampu untuk menyusun sendiri ibadat-ibadat kita. Kata, perbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW. Nabi SAW suruh banyakkan selawat pada Nabi SAW. Yalah, banyak mana nak buat? Buatlah banyak-banyak mana pun. Jawab dia nanti pakai tak buat langsung lah kita ni. Maka ada ulama-ulama yang menyusunkan kepada kita amalan-amalan tertentu dengan jumlah-jumlah yang tertentu supaya mudah untuk kita melakukan ibadat-ibadat tersebut. Nah, Ustaz Asmat, ada yang kata apa? Buat 100 lah, maka dia buat 100. Ada yang kata buat 1000, buat 1000. Bukan dengan maksud bercanggah dengan apa yang Nabi SAW sebut, ataupun subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, memandai-mandai dalam urusan ibadat. Tidak, tetapi lebih kepada memberi bimbingan kepada kita untuk kita melakukan amalan tersebut secara istiqamah dan bersistem. Seandainya tidak, kita akan jadi hewai. Hari ini buat, esok tak buat. Hari ini buat, esok tak buat. Maka inilah kecerdikan ulama supaya dalam membimbing umat supaya dapat melakukan ibadat secara istiqamah. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut kita menjadi orang yang melazimi ibadat tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Itu benda yang betul lah Ustaz, kebijaksanaan ulama kita terdahulu memberikan kita silibus, dan mudah-mudahan kita ikut, lama kelamaan dia jadi biasa dalam kehidupan kita. Betul. Ustaz, kita nak baca satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seseorang itu sentiasa bersiap sedia awal sebelum masuk waktu tetapi hanya menunggu azan tanpa berbuat apa-apa seperti zikir dan sebagainya, kerana dia ingin solat di awal waktu, adakah ada ganjaran pahala dengan hanya menanti waktu solat itu? Mohon Ustaz berikan pencerahan. Terima kasih. Bagaimana Ustaz? Mana kata dia tunggu waktu solat tapi tak buat apa-apa, tunggu sahaja. Baik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sangat respect dan sangat kagum orang-orang yang macam ni. Orang yang menunggu-nunggu waktu solat. Dalam riwayat menceritakan tentang akan turun nanti, akan masuk syurga nanti, ada orang yang wajahnya umpama bulan purnama. Bukan macam bulan tu, maksudnya bercahaya tu macam bulan purnama. Ada orang yang wajahnya umpama Allahumma salli bercahaya seperti cahaya matahari, terang wajahnya, bersinar wajahnya, subhanallah. Ada yang seperti bintang-bintang. Ada orang yang subhanallah, dia tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, bila azan dia dah siap. Bila masuk aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun dah siap, dah pergi ambil wuduk, dah siap nak solat di awal waktu. Namun ada orang yang lebih tinggi peringkat dia, maqam dia, ialah orang yang belum masuk waktu lagi, dia dah siap dengan wuduk dah. Inilah orang yang nanti bangun di padang mahsyar dalam keadaan wajah berseri umpama matahari. Yang tadi bagus dah tadi ni. Bagus dah, jauh lebih bagus daripada kita lagi. Kita subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main game lagi. Jawab mesej lagi, WhatsApp lagi. Dia orang yang bila masuk saja waktu azan, dia terus saja berwuduk dan bersiap untuk melakukan ibadat. Ini pun dah baik dah. Namun ada orang yang lebih baik. Siapa? Orang yang belum azan, dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadat sembahyang dia. Tuan-tuan, solat di awal waktu itu sendiri sudah punya kelebihannya. Solat di awal waktu itu waktu afdal salat. Bila sebut afdal, maksud ganjaran pahalanya lebih banyak. Dia ada waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari ni kamu solatlah waktu-waktu mana pun. Lagi dia ada waktu, kamu boleh solat. Tapi tak sama dengan ganjaran orang-orang yang solat pada waktu afdal. Apa waktu afdal? Waktu yang paling awal. Bila masuk saja waktu, dia terus saja solat. Ini ganjaran pahala paling tinggi kepada orang yang nak melaksanakan ibadat solat. Apatah lagi dia telah berwuduk sebelum daripada masuk waktu. Tuan-tuan, orang yang melazimi wuduk, dia sudah ada wuduk dalam diri dia, dia sudah siap dengan wuduk. Maka kata ulama, tuan-tuan, orang yang melazimi wuduk, ada wuduk, dia bukan buat apa pun, dia ada wuduk aja, dia jaga wuduk aja. Maka malaikat akan mendampinginya. Dan malaikat akan berdoa kepadanya dengan dua doa. Yang pertama, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa dia. Malaikat akan doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa. Selagi dia dalam wuduk tu, ya Allah ampun dosa. Dan dia mendapat doa itu sepanjang dia berwuduk sehinggalah dia nak solat sebentar lagi. Yang keduanya, malaikat berdoa juga, warhamhu, ya Allah, sayanglah dekat dia, kasihlah dekat dia, rahmatlah dekat dia. Maka dia sepanjang dia, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, sepanjang dia berwuduk sehingga dia melakukan solat, paling tidak malaikat mendampinginya dan dia sedang mendapat doanya daripada kalangan para malaikat.
Apatah yang paling cantik ialah dia duduk dalam keadaan dia berzikir kepada Allah SWT, melakukan ibadat-ibadat. Namun perbuatan tersebut tidaklah sia-sia. Wallahu a'lam. Itu kelebihan. Anda kata dalam kehidupan kita ni, bersedia kita menyediakan diri kita untuk ibadah kepada Allah SWT, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Saudara, saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan. Dua perkara Ya. Ustaz. Ibadah mudah besar ganjarannya. Kadang-kadang kita fikir ibadah kita mengalir banyak ganjaran pahala. Tapi bagaimana kalau dalam masa yang sama kita lakukan maksiat, mengumpat, melakukan riba dan memfitnah. Dan lagi satu, amalan kita belum cukup untuk masuk surga Allah, tetapi adalah dengan rahmat Allah. Adakah hak Allah adalah hak Allah untuk sesiapa saja yang diperkenankan untuk masuk surga? Adakah nilai Allah kepada akhlak kita juga? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah. Yang pertama, Ustaz, anda kata buat pahala banyak, tapi dalam masa yang sama dosa pun banyak juga. Jadi bagaimana, Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Terima kasih kepada Tuan Abdullah yang bertanyakan kepada soalan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, ingat, bila kita melakukan amal kepada Allah, kita mengharapkan seluruh amal kita diterima oleh Allah SWT. Namun ada 5 keadaan bila kita melakukan ibadat, dia akan jadi salah satu dari 5 keadaan tersebut. Keadaan ini. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalnya sah dan amalnya diterima oleh Allah. Yang ini yang paling kita harapkan dalam kita melakukan amalan di sisi Allah. Amalnya sah dan amalnya diterima oleh Allah. Yang kedua, amalnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Sah, amal dia buat betul sah, ikut syarat semua, ikut syariat, ikut dia punya rukun semua komplit, semua syarat sah dia ada. Tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Sebab di sana ada riya, ada ujub, ada takabbur, ada sum'ah. Amalan-amalan yang menyebabkan hilangnya pahala. Riya, buat ibadat sebab nak tunjuk ke orang. Riya sebab buat ibadat mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia. Takabur, ujub sebagainya. Okey, 2. Yang ketiga, amalnya sah namun dibatalkan oleh Allah. Amalnya sah, amalnya dah diterima tapi dibatalkan oleh Allah. Kenapa batal? Ungkit. Tu aku dulu bagi ni. Dia ni aku yang wakaf ni. Nampak ni tal masjid ni kapet masjid ni 5 tahun dah orang guna, 5 tahun dah orang pakai. Pahala sampai pada setiap hari orang solat, sampai orang baca Quran, sampai orang buat ibadat sampai dekat dia. Sampai satu hari dia kata apa? Dia kata disebabkan nama tak naik dia jadi JK masjid ke apa ke, dia kata apa? Itu kapet tu aku yang wakaf. Diungkit balik pemberian-pemberian dan kebaikannya, maka Allah padam pahalanya daripada awal hari itu. Bukan setakat hari itu, bukan setakat waktu dia komplit tu. Daripada awal hari itu Allah padamkan. Lepas tu jaga jangan ungkit. Nabi SAW Allah sebut tentang apa? Seperti batu bila hujan turun, habis tanah yang lekat di atas batu tersebut licin, bersih. Subhanallah. Yang keempat, amalnya sah, amalnya diterima, namun diagihkan dan diserahkan kepada orang lain nanti di yaumul qiyamah. Faraid. Tentang Allah SAW, dia buat amal puasa, zakat, haji, sedekah semua. Pergi di padang mahsyar, pahala bagi orang tu sikit, bagi orang ni sikit, bagi orang ni sikit, Sebab apa? Sebab mengumpat. Sebab memfitnah, sebab zalim ke orang. Kita ni pahala adalah sikit. Sebab tu saya selalu pesan tuan-tuan, kalau kita nak bercakap hal orang lain, nak cerita keaiban-keaiban dan kesilapan-kesilapan orang lain, ingat berapa perkara ni. Yang pertama tuan-tuan, kita juga punya aib. Tak payahlah duk cakap aib orang, kita pun ada aib kita sendiri. Allah tutup aib kita ni. Saya duk cakap depan tuan-tuan ni lah, sebab kalau Allah buka aib saya tuan-tuan, tuan-tuan tak sudi pun nak tengok muka saya ni. Allah tutup aib kita ni tuan-tuan, tahu tak sampai bila? Sampai kita sendiri buka aib kita kepada orang, ataupun sampai kita mula membuka keaiban orang lain. Allah akan buka aib kita. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya dunia hingga akhirat. Ustaz Ismail, ingat tu.
Jadi subhanallah Ustaz Syamad, dan yang kelimanya apa ni? Kita buat amal, amalnya tidak sah dan amal tidak diterima lah. Tuan-tuan Allah Syamad, maksudnya dalam keadaan kita melakukan kebaikan, maka berusahalah untuk meninggalkan kemaksiatan. Kita takut kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menyebabkan hilangnya ganjaran-ganjaran pahala daripada kebaikan yang kita buat. Ustaz, soalan kedua tu Ustaz. Yep. Makna kata Allah SWT ni masukkan orang ke dalam syurga dengan kehendak Allah. Tapi kita buat amal ibadah banyak, ada orang cakap buat amal pun ibadah pun kehendak Allah juga nak masuk syurga. Jadi bagaimana ni Ustaz? Rahmat Allah. Rahmat Ya, Allah. betul. Demikian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kunci kita nak masuk syurga Allah ialah dengan kita memenuhi ibadat-ibadat kita kepada Allah SWT. Melayakkan kita masuk ke syurga Allah ialah dengan ibadat-ibadat yang telah Allahumma salli ala sayyidina Allah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Antaranya solat, antara perkara yang wajib yang telah diperintahkan. Perkara sunat itu merupakan tambahan-tambahan untuk menyempurnakan ibadat wajib kita yang tidak sempurna tersebut. Faham tak? Jadi walaupun begitu, bila kita sudah ada kunci dan sudah ada tiketnya untuk masuk syurga Allah, namun keizinan untuk masuk syurga Allah tertakluk kepada si pemilik syurga tersebut. Siapa? Allah SWT. Maka di sanalah setiap apa amalan yang kita lakukan, permohonan kita kepada Allah, jangan lupa untuk kita selitkan permohonan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita selalu minta doa, di hujung kita akan sebut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kisah tercatat dalam satu riwayat, seorang lelaki yang beribadat selama 500 tahun. 500 tahun tak pernah tinggal ibadatnya. Duduk di satu tempat, tercatat dalam kitab Riyadhus Salihin. Duduk di satu tempat yang Allah kurniakan kepadanya satu pulau, yang Allah berikan kepadanya mata air sebesar ibu jari untuk dia berwuduk, buah rumman, buah delima untuk dia makan pada setiap hari. Dia beribadat kepada Allah selama 500 tahun. Sehingga subhanallah, dia bermohon kepada Allah agar dia mati dalam keadaan dia sedang sujud kepada Allah. Dan Allah makbulkan dia. Dia mati dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah SWT. Dan tuan-tuan, ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia bangun dan dia mohon kepada Allah untuk masuk ke syurga dengan amalan dia. Ya Allah, aku tinggalkan kehidupan aku tinggalkan dunia aku untuk aku mencari redha-Mu. Aku nak masuk syurga dengan ibadat aku ni. Allah kata, tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Tak, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadatku. Ya Allah, 500 tahun aku buat ibadat. Aku nak masuk syurga dengan amalanku. Allah kata, tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Lalu, disebabkan dia insist, maka Allah kata apa? Maknanya, ambil nikmat yang aku berikan kepadanya, timbang dengan amalannya 500 tahun. Apa nikmat dia dapat? Tuan-tuan sekalian, sekadar air sebesar ibu jari dan buah rumman saja. Buah delima saja. Timbang tak mampu untuk challenge nikmat yang Allah bagi kepadanya. Siapa yang menyebabkan kamu jauh pada maksiat? Allah menyebabkan kamu. Siapa yang meletakkan kamu tempat untuk kamu melakukan ibadat kepada Allah? Allah yang meletakkan kamu. Maka masuk syurga dengan rahmatku. Akhirnya dia masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita jangan dengan maksud nanti, oh tak payah buat ibadatlah, nanti masuk syurga dengan rahmat Allah juga. Tak, yang tu perlu di-fulfill dulu. Nanti nak masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sebab tu setiap permohonan kita, mintalah birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Wallahu a'lam. Baik, itu satu motivasi untuk kita. Janganlah kita ambil endah benda begini. Jadi mana kata kita mesti kena ada usaha untuk melakukan ibadah untuk dapatkan redha Allah. Saudara, sahabat penonton semua, Ustaz, kita nak ambil satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Bakar Jabri dan Ilman, seperti itulah tanya Ustaz 39 Ya. Haji Tukinon Haji Muhammad. Okey, Haji Tukinon, ya. Ya, soalannya gini Ustaz, sekarang kita dalam jalan atau dalam laluan ruang Ustaz, ada pokok tombang ataupun ada batu ataupun ada kaca. Jadi kita membuang benda-benda ini, adakah kita dapat ganjaran Ustaz? Itu menyusahkan pada laluan dan kalau kita buat, adakah ganjaran yang baik kita ke macam mana? Hanya itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukino atas soalan yang diberikan. Yang kita boleh faham, kita simpulkan mudahnya Ustaz. Apabila kita membuang sesuatu yang menghalang perjalanan seseorang, adakah itu ibadah yang mudah dan besar ganjaran? Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan tentang bila sahabat Nabi SAW mengadu dekat Nabi SAW, ya Rasulullah,
Untunglah orang kaya mereka mampu untuk bersedekah dengan harta-harta mereka sedangkan kami tidak ada apa-apa untuk disedekahkan. Salih alaihi Muhammad ni dalam riwayat dalam syarahan ulama menyebutkan bahawa mereka ini ialah kelompok-kelompok muhajirin yang datang daripada Mekah yang tidak membawa apa-apa harta. Daripada Mekah datang ke Madinah tidak ada harta apa, miskin, cemburu dengan orang-orang kaya di Madinah yang boleh infak, boleh sedekah. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka Nabi SAW kata, tidakkah di sisi kamu ada tasbih? Tasbih itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad mengangkat satu benda yang menghalang jalan orang mukmin itu juga sedekah. Bahkan kamu melepaskan syahwat kamu kepada isteri kamu itu juga sedekah. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, adakah kami sekadar melepaskan syahwat kami kepada isteri kami juga sedekah? Apa pendapat kamu kalau kamu melepaskan kepada yang diharamkan oleh Allah? Tidakkah itu dosa? Dosa. Maka melepaskan syahwat kepada yang halal itu juga sedekah. Subhanallah, punya banyak tuan-tuan urusan ibadat kita kepada Allah SWT yang kita rasa kecil tetapi dia sangat besar di sisi Allah SWT. Dalam satu riwayat menyebutkan ada seorang lelaki yang dia bergelumang dengan nikmat dalam syurga disebabkan oleh satu perkara, satu benda yang dia angkat yang menghalang perjalanan orang mukmin. Banyak Ustaz mana kata cerita mengenai pahalanya, ibadah kecil tapi pahala besar. Tapi Ustaz, kita nak bicarakan lagi benda ni Ustaz. Kita akan bicarakan lagi sebab apa kita sudah sejam setengah bersiaran langsung di TV3 dan kita berbaki lagi setengah jam untuk kita bicarakan topik kita ni di TV9. Jadi saudara penonton semua terus setia dengan rancangan Tanya Ustaz selepas ini di TV9, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, ibadah mudah besar ganjarannya, yang dibicarakan oleh Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Tadi sebelum kita berehat, banyak benda yang kita sambung di TV9 Ustaz, banyak benda kita bicarakan. Cuma saya nak ingatkan para penonton semua, sama-sama kita menjaga SOP penjarakan sosial. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan elakkan tempat bersesak, orang yang ramai dan sebagainya. Saudara, kita perlu menang dalam perjuangan kita untuk melawan COVID-19 ini. Tapi sebelum itu, kita dengan tajuk kita ini, kita masih lagi menanti-nantikan talian persoalan daripada saudara semua. Jadi boleh terus hubungi kita talian 1800 881677 atau boleh WhatsApp kami talian 0111233680 dan lebih mudah terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tadi sebelum kita berehat Ustaz, tadi Ustaz diceritakan sahabat kita Tuan Haji Tukinon bertanyakan mengenai nak alihkan benda daripada jalanan. Ustaz kata benda itu satu benda ibadah yang mudah dan besar ganjarannya. Dan apa lagi sebenarnya benda yang mudah dan kita dapat ganjaran yang mudah Ustaz? Yalah, macam kita sebutkan tadi, kadang-kadang benda ni kita nampak macam kecil je, kan? Ada paku dekat jalan, ada apa semua, kita rasa macam tak kena aku, alhamdulillah. Tapi kita ingat mungkin kena orang lain, kan? Dan betapa baiknya subhanallah seandainya kita berjaya untuk menyelamatkan saudara kita yang lain daripada ditimpa musibah. Kan sebagai contoh, ada paku di jalan, kita naik motor, kita nampak ada satu benda dekat jalan, kita berhenti kat bilas sekejap, kita buang kat jalan tersebut. Subhanallah, akan memudahkan urusan orang lain dan boleh menyebabkan keselamatan kepada orang-orang yang lain yang boleh menyebabkan kecederaan seandainya perkara tersebut tetap berada di sana. Maka sudah pasti ada ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Apatah lagi seandainya dia membuka jalan-jalan. Sebagai contoh, dekat rumah dia tu ada sedikit akses tanah sedikit yang menyebabkan nanti mungkin ada orang dekat sana, di sebelah sana lorongnya mudah untuk ke masjid contoh, kan dia ada tanah lebih sikit, buka sikit kat situ, bukalah dalam 2 kaki, orang naik motor boleh lalu, orang jalan kaki boleh lalu. Semualah boleh bayangkan setiap langkah orang itu pergi masjid dia akan menumpang pahalanya. Orang lalu untuk pergi kerja, setiap langkah orang pergi kerja itu dia akan menumpang pahalanya. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, jangan, kata ulama,
jangan pandang kecil kebaikan-kebaikan yang kecil. Sudah mungkin di situ ada pandangan Allah yang sangat besar untuknya. Dan jangan pandang kecil kesilapan kecil. Kerana mungkin di situlah mengundang murka Allah yang menyebabkan dia dihumbankan dalam neraka Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Boleh buat ayat Facebook tu. Hashtag. Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana peluang yang besar ganjaran sesama manusia? Adakah dengan memberi makan kepada orang lain dan menjenguk orang sakit besar ganjaran? Sekian, terima kasih. Soalan bagus. Bagus. Tadi kita bicarakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan kita dengan manusia, Ustaz, apakah yang besar? Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, punya banyak hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan memberi makan. Di antaranya Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapakah mukmin yang paling baik? Orang Islam yang paling baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Ayul Islamu khairan. Siapakah orang Islam yang paling baik di kalangan kamu? Maka kata Nabi SAW, it'amut ta'am, orang yang memberi makan. Tuan-tuan, subhanallah, tercatat dalam satu riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafsir At-Tabari kalau tak salah saya, cerita tentang seorang lelaki yang beribadat kepada Allah selama 40 tahun di satu tempat. Kemudian dia keluar daripada tempat tersebut setelah beribadat selama 40 tahun, dan subhanallah, dan apabila dia keluar saja dia bertemu dengan seorang wanita, dan akhirnya takdir dia berzina dengan wanita tersebut. Tuan-tuan, kesilapan. Tapi setelah dia berzina tersebut, timbul rasa resah dan gelisah dalam hatinya. So, habislah aku ni, kenapalah aku buat macam ni, aku tak patut buat macam ni, habislah sia-sialah 40 tahun ibadat aku kepada Allah. Dan tuan-tuan, pada ketika tersebut, tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Tuan, saya lapar, boleh tak bagi saya makan? Dia dah tak lalu nak makan dah, sebab dia dah dalam kegelisahan yang teramat. Lalu akhirnya diserahkan, ambillah kepada kamu, aku dah tak boleh nak makan. Dan takdir cerita dia meninggal. Orang yang beribadat tadilah. Dan tuan-tuan, subhanallah, bila dia bangun daripada mahsyar, dia tengok dosanya berzina itu lebih berat daripada pahala 40 tahun dia buat ibadat. Lalu dia kata, subhanallah, sia-sialah ibadat aku kepada Allah selama 40 tahun aku habiskan masa aku. Tiba-tiba dengan satu kesilapan yang dilakukan di hujung usia ni. Tuan-tuan, namun ada satu amalan yang dilakukan selepas daripada itu, iaitu bersedekah, memberi makan tersebut. Lalu tuan-tuan, dia ambil pahala tersebut, dan pahala ini melebihi daripada pahala 40 tahun dia melakukan ibadat dan dosa dia berzina tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hablum minan nas, hubungan sama manusia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beri makan. It'amut ta'am, kata Nabi SAW. Beri orang makan. Tuan-tuan, mungkin disebabkan dia beri makan tersebut, orang itu tak mampu, dan yang awalnya tak mampu untuk ibadat, dengan sedikit makanan yang dia makan, dia mampu untuk ibadat, maka ibadat itu dia ni menumpang pahalanya. Faham tak? Dan mungkin dengan dua keping roti itu, satu keping roti itu disedekahkan kepada orang lain pula, maka dia menumpang pahalanya. Ini tuan-tuan, kita menumpang pahala-pahala orang yang melakukan ibadat ataupun meneruskan kehidupan dia dengan sedekah atau memberi makan yang kita lakukan. Tuan-tuan, boleh tak macam ni? Tuan-tuan balik kerja, balik daripada solat subuh pagi-pagi, tuan-tuan tengok dekat kedai makan ada Tok Imam duk makan. Ada Tok Bilal duk makan. Ada EJK Masjid duk makan. Ada polis mungkin duk makan, orang yang berkhidmat kepada negara kita. Ada frontliners yang sedang makan. Tuan-tuan pergi dekat kaunter tu, tuan-tuan cakap dekat kedai tu, dekat kaunter tu, bagi tahu, tu meja tu saya bayar RM20 je tuan-tuan. Kadang-kadang tak sampai RM10 pun. Sedekah, bagi dia orang makan. Tapi tak payah cakap, buat tak tahu tuan-tuan pergi. Jangan beritahu pula kat kaunter tu. Nanti kalau dia orang tanya, beritahu saya ni, nama saya sekian, nombor telefon, nombor IC, alamat semua. Tak payahlah. Ataupun pergi angkat tangan. Tak payah. Senyap pergi je. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa gembiranya hati mereka mendapat makan tersebut. Dan tuan-tuan boleh bayang tak macam mana doa mereka akan diperpanjatkan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkat kehidupan mereka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan, biasakan kita untuk memberi makan. Dia merupakan satu amalan yang sangat-sangat baik. Nah, itu soalan yang pertama disebutkan tadi kan. Allahumma salli ala sayyidina, dan memberi makan. Mana kata dalam kehidupan kita, Ustaz, itu yang paling terbaik lah. Mana kata kita bagi makan dekat manusia ni sebagainya, Ustaz. Saya kadang-kadang kalau kita ni duduk kat luar, orang bagi makan ni, seronok betul Ustaz. Ustaz, kita ada satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Teratai Uda. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah peniaga yang selalu bersedekah kepada pelanggannya merupakan ibadat yang mudah dilakukan tetapi besar ganjarannya? Mohon pencerahan, terima kasih. Peniaga yang selalu bersedekah kepada pelanggannya, Ustaz, bagaimana? Silakan. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Muhammad.
Bukan sahaja peniaga, siapa saja yang bersedekah ini amalan yang sangat baik. Bersedekah ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat dituntut dalam agama, subhanallah. Sehingga kan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minta untuk ditakhirkan, dilewatkan kematian dia, dan dia bukan diminta untuk solat, bukan diminta untuk qiyamul lail, dia minta untuk bersedekah. Sebab ganjaran yang sangat besar kepada orang yang bersedekah. Yang Nabi SAW menyebutkan tentang siapakah orang yang mampu untuk bersedekah ini. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, as-sadaqatu burhanun. Sedekah ini bukti. Bukti apa? Bukti iman. Dengan maksud kata, hanya orang beriman saja yang mampu untuk bersedekah. Kita tuan-tuan, pasal apa kita sedekah, tapi orang ulama kata kita sedekah orang bakhil. Tahu sedekah orang bakhil ni macam mana? Dia berkira-kira berapa yang dia sedekah. Hanya sedekah RM10, cukup lah RM10 ingat banyak sangat. Walhal subhanallah, tuan-tuan boleh bayar tak? Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, takkan berkurang harta orang bersedekah. Siapa kata? Nabi SAW kata. Tuan-tuan percaya tak kata Nabi SAW? Percaya. Habis kenapa kita berkira dalam keadaan sedekah? Sedangkan Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan gantikan kepada harta orang sedekah. Siapa kata? Allah kata. Habis kalau Allah kata Allah akan gantikan harta yang kita sedekahkan, buat apa kita nak takut kita sedekah? Allah sebut dalam Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kusumatin habbah." Dengan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh satu tangkai, setiap tangkai 100 biji. Maksudnya 700 kali ganda daripada apa kita sedekahkan, Allah gantikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita percaya tak? Percaya. Siapa kata? Allah kata. Kenapa kita takut untuk bersedekah? Kita takut untuk bersedekah sebab kita tak menggunakan iman kita dalam keadaan kita sedekah. Kita menggunakan mata kita bila kita sedekah. RM1,000 yang kita ada, kita sedekah 100, kita nampak yang tinggal RM900. Kita menilainya dengan pandangan mata, menilai dengan pandangan nafsu. Kita tidak menilai dengan pandangan iman. Waktu orang yang beriman saja mampu untuk bersedekah. Peniaga, dia punya kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan barang dia, kelebihan duit dia mungkin. Sebab dia berniaga. Maka dia menggunakan kelebihan-kelebihan tersebut untuk dia banyak bersedekah. Sebagai contohnya, sebelum Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, dia Allahumma salli ala Muhammad ada Allahumma salli ala Muhammad, kalau beli contoh RM2 dia dapat 10 ketul katalah. Kata saya tak pandai nak buat bandingan tu. Harga RM10, 10 dia dapatlah 10 biji sebagai contoh. Kan dia kata saya tambah lagi satu. Jadi 11 biji, yang satu ni saya sedekahkan. Kan, tapi jangan sampai rugi. Berniaga jangan sampai rugi. Ada orang berniaga dia kata apa? Saya berniaga cara Rasulullah tak ambil untung. Siapa kata Rasulullah berniaga tak ambil untung? Bahkan Rasulullah SAW berniaga balik bagi kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha waktu perniagaan tersebut dengan untung yang berlipat kali ganda. Maksud untung tapi tak penipu dalam perniagaan dia. Selagi ada lebihan, dia nak menggunakan lebihan tersebut untuk dia bersedekah, falyatafaddal mashkura. Silakan. Dan mudah-mudahan dengan sedekah tu Allah melipat gandakan lagi rezeki dia. Wallahu a'lam. Sebab itu ada guru saya berpesan kepada saya, kalau nak membeli pun kita niatkan kita membeli untuk membantu peniaga tu. Ya, itu pun betul. juga sedekah. Ustaz, kita mungkin berehat seketika. Saudara, biasakan diri dengan norma baru. Dakwah biar Tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, ibadah mudah pahala yang besar, yang dibicarakan ataupun dihuraikan oleh Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Jadi sebelum kita berehat tadi Ustaz, sebenarnya kita ada tertinggal satu persoalan, iaitu seorang sahabat kita yang bertanya mengenai ziarah orang sakit. Adakah itu juga satu kebajikan yang ibadahnya mudah, besar ganjarannya? Ya, betul. Tadi yang tanya soalan tentang Allahumma salli ala bagi makan dan ziarah orang sakit. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan orang menziarahi orang sakit. Dalam satu riwayat, riwayat Imam At-Tirmizi, ulama menyebutkan hadis ini hadis hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiadalah seorang muslim yang menziarahi seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia didoakan oleh 70,000 malaikat sehingga petang hari. Dan seandainya dia menziarahinya pada petang hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat sehingga oleh 70,000 malaikat sehingga ke pagi harinya.
dan dia akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap dipetik di dalam syurga Allah SWT. Dan seolah-olah satu riwayat lain, seolah-olah dia berjalan pada lorong-lorong syurga Allah SWT. Tuan-tuan, ini merupakan kelebihan-kelebihan kita menziarahi orang sakit. Kenapa dianjurkan kepada kita untuk menziarahi orang sakit? Yang pertama ialah supaya kita mengambil ibrah, pengajaran daripada suasana yang berlaku tersebut. Kita tengok sahabat kita yang sakit, dulunya cergas, sihat. Kita ni subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah masih memberikan kepada kita kesihatan. Maka jangan bertangguh-tangguh amal. Jangan sampai macam tu keadaan barulah kita nak buat amal. Macam tu keadaannya. Yang keduanya, untuk menggembirakan orang yang sakit tersebut. Bayangkan bila dia dalam keadaan sakit, sudah pasti diharap orang datang menziarahinya. Kan, kalau ada orang ziarah, lagi ramai orang ziarah, lagi dia rasa seronok, rasa terhibur. Sebab dia ingat orang ramai, orang ingat dekat aku. Bayangkan kalau kita sakit, siapa pun tak pergi ziarah. Orang ni benci kat aku, orang tak suka kat aku. Kan, masalah Ahmad. Nah, yang ketiganya, supaya bila kita menziarahi orang sakit, kita boleh berdoa kepada orang sakit dan kita juga boleh mendapat doa daripada orang yang sakit kepada kita. Itu antara sunnahnya bila kita pergi ziarah orang yang sakit, tentu ialah kita doakan dia. Nabi SAW pergi ziarah, Nabi SAW doakan, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu di antara doa yang Nabi SAW panjatkan kepada sakit, dan kita juga boleh mendapat manfaat daripada orang yang sakit yang makbul doa. Tuan, tolong doakan saya ya, supaya Allah berikan kepada kita kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Subhanallah tuan-tuan, kita juga boleh mengharapkan doa daripada orang sakit. Insya-Allah, yang pastinya bila kita pergi ziarah kepada orang sakit, tuan-tuan, ada ganjaran yang besar Allah akan kurniakan kepada kita. Wallahu alam. Ziarah orang sakit, kata guru saya, tak ada masalah nak ziarah Ustaz. Tapi jangan tanya macam doktor pula. Dia pun dah sakit dan sebagainya. Ustaz, kita nak baca soalan lagi daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Ina semua kru. Tanyalah Ustaz daripada Izara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dengan membaca doa selepas berwuduk akan dibukakan 8 pintu syurga dan diberi peluang untuk masuki dari mana-mana 8 pintu syurga? Apakah di sini menjelaskan amalan yang mudah tatkala kita terlupa untuk lakukan, namun kelak di sana besar ganjarannya di sisi? Mohon pencerahan ilmu. Terima kasih Ustaz dan Dai. Okey Ustaz, mana kata adakah dengan kita membaca doa selepas wuduk itu dibukakan 8 pintu syurga? Silakan. Dan boleh pilih mana-mana. Baik, subhanallah. Betul, dia terkait dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan membaca doa selepas daripada kita berwuduk. Barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sorry, minta maaf tu baca doa dia tu. Musalli ala Muhammad. Siapa yang baca doa tersebut, maka akan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang 8, dan dia boleh memilih di mana-mana pintu syurga yang dia suka. Maksud yang ni boleh tak? Cantik, yang ni boleh tak? Boleh. Yang ni lagi cantik, maksud yang ni boleh tak? Boleh. Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang 8 yang dia suka. Tuan-tuan, subhanallah, ini salah satu daripada contoh amalan-amalan yang biasa kita buat, tapi kita selalu, bahasa orang kampung saya kata, take for granted. Kan, kita rasa macam tak ada apalah, kecil sangatlah semua. Tuan-tuan, lepas pada ni, setiap kali kita berdoa, setiap kali lepas kita wuduk, kita tahu ni aku doa ni, masya-Allah, ni bukan calang-calang, ni bukan sikit-sikit ni. Doa ni yang aku panjatkan ini akan membuka pintu syurga yang 8, dan Allah akan mengizinkan aku untuk memilih mana-mana pintu syurga yang aku suka. Ini kepentingan kita beramal dengan amalan dengan ilmu. Kalau tidak, kita macam kita akan doa, kadang-kadang doa, kadang-kadang tak doa, kadang kita lalai-lalai dalam doa, kita tak bersungguh dalam doa sebab kita tak tahu kelebihan dia. Tapi lepas ni dah tahu dah ni betapa dahsyatnya kelebihan kita beramal dengan doa selepas dia berwuduk ni, maka lepas pada ni kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Salli ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita tahu doa ni subhanallah, Allahumma salli bukan doa calang-calang, tetapi doa yang akan membuka pintu syurga kepada kita yang 8, dan kita boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ingin kita masuki. Wallahu a'lam. Itu sedikit tapi besar ganjarannya. Ya. Ustaz, satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah mengamalkan sunnah Nabi, contoh bersugi tapi kita berus gigi sebelum berwuduk, seterusnya solat, adakah itu juga dikira ibadah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada Nur Faiza Syahrum. Jadi dia tanya, Nabi bersugi tapi kita menggunakan berus gigi. Adakah dibolehkan dan dikira sebagai ibadah? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
Nur Faiza, terima kasih atas soalan yang sangat baik ini. Masya Allah, tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan tentang sunnahnya bersiwak. Sunnahnya ialah bersiwak. Bersiwak, bukan bersugi, bersiwak. Apa maksud siwak? Ulama menyebutkan, siwak ini ialah membersihkan gigi, mulut dan lidah dengan menggunakan apa-apa sahaja yang kesat. Hatta, kata Imam Nawawi, selai kain. Kita ambil kain, kita gosok gigi kita. Itu dah madai dah. Itu dia panggil siwak. Dan sunnah bila kita nak solat, ada berapa waktu yang disunatkan kepada kita untuk kita bersiwak. Dalam keadaan kita nak melakukan ibadat kepada Allah, nak membaca Quran, nak pergi solat. Nabi SAW menyebutkan tentang kalau tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan minta supaya mereka bersiwak setiap kali nak solat. Setiap kali nak pergi solat, bergigi, bersihkan gigi. Yang kedua, waktu mana? Waktu bangun daripada tidur. Waktu tu mulut kita berbau kan, bersihkan gigi. Yang ketiga, waktu mana lagi? Waktu kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad balik daripada permusafiran. Nabi SAW bila balik ke rumah dia waktu musafir, antara yang dilakukan, yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi SAW, kata Sina Aisyah radhiyallahu anha, ialah Nabi SAW membersihkan gigi dia. Mungkin sebab dalam perjalanan tu kan makan macam-macam, ataupun mulut kita mungkin berbau. Dia nak berjumpa dengan isteri dia, bersih gigi dulu. Ini Nabi SAW punya adab. Kan? Kita balik kat isteri kita dengan bau rokok. Pening kepala isteri kita. Yang keempat, waktu mana? Waktu kita diam yang lama. Kita diam lama, kita tak bercakap, mulut kita dah start berbau kan, gitu. Jadi ini di antara waktu-waktu yang disunatkan bagi kita untuk kita bersugi, termasuk salah satunya ialah kita nak melakukan ibadat bersiwak. Di antaranya ialah ketika kita nak melaksanakan ibadat solat, maka disunatkan kita bersiwak. Bersiwak membersihkan dengan apa sahaja sekalipun. Boleh guna berus gigi, misalnya Ahmad, boleh guna kain, boleh guna berus dawai, boleh. Berus dawai tak roboh gigi gitu. Dalam satu riwayat menyebutkan as-salatu bisiwak khairan sab'ina salatan bila siwak. Solat yang kita lakukan dengan siwak itu afdalnya 70 kali ganda lebih daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat yang kita lakukan tanpa kita bersihkan gigi. Walaupun ulama khilaf dari kedudukan hadis tersebut. Tuan-tuan, jadi itu kelebihan. Dan menggunakan kayu arak ataupun kayu sugi kita panggil tu, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, ada ganjaran dia yang ekstra pula. Membersihkan gigi itu dapat satu pahala dah. Menggunakan kayu sugi itu pula mendapat satu pahala lagi mudah-mudahan, sebab dia bertepatan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Nabi SAW bersih gigi, tuan-tuan tahu tak sampai macam mana? Sampai bunyi riwayat hadis sahih. Nabi punya bersungguh-sungguh dalam bersihkan gigi ni sampai bunyi ni maksud sampai ni macam nak termuntah. Sebab bersungguhnya Nabi SAW membersihkan gigi. Cantik, bersih gigi Nabi SAW. Dan Islam itu cantik dan Islam itu indah. Waktu kita nak represent diri kita sebagai duta Islam, biar gigi kita pun cantik, bersih, wangi di depan orang, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Itulah sunnah kalau mirip Nabi SAW, cukup indah. Saudara, mungkin kita nak bacakan satu soalan yang terakhir daripada Facebook, daripada Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, adakah ibadah solat sunat witir sangat besar ganjarannya dan baginda Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan untuk kita istiqamah melakukannya setiap malam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Mengenai solat witir Ustaz. Solat witir kalau kita lihat solat antara yang termudahlah di antara banyak solat ini. Jadi adakah itu perkara yang sikit amalan besar ganjarannya? Silakan. Terima kasih Masripah yang bertanyakan pada soalan. Subhanallah, saya sangat suka kepada soalan sunat witir ni. Dan saya nak encourage kita semua yang menyaksikan melalui TV, kaca TV kita yang bersiaran di TV9 sekarang ni. Kemudian sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook ni, dan semua kru-kru yang bertugas ni, kru-kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan semua termasuk saya dan termasuk Da'i Hilman sekali, untuk kita jadi orang yang setiap hari berqiyamul lail. Kita nak kena qiyamul lail setiap hari, setiap hari pastikan kita berqiyamul lail. Macam mana nak qiyamul lail Ustaz? Saya ni jenis pagi-pagi, Allah bukan tahajud Ustaz, duk terkejut je setiap hari. Habis nak buat macam mana? Tuan-tuan, ada satu amalan yang tak perlukan kepada tidur. Qiyamul lail yang tidak perlukan kepada tidur, namanya solat witir. Sunat witir yang kita lakukan selepas daripada waktu isyak sebelum kita tidur. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku pesan kepadaku 3 perkara yang aku tak tinggal dah sampai bila-bila.
Salah satunya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku solat witir sebelum tidur. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abu Hurairah tak pernah tinggal. Sahabat Nabi SAW, antara yang melakukan sunat witir sebelum tidur, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar buat witir pagi sebelum subuh, dan itu waktu yang paling afdal. Tapi kita ni yang pagi-pagi ni takut-takut terlajaklah, azan-azan subuh baru bangun. Kita buat witir siap-siap sebelum kita tidur. Setiap hari kita buat. Dan itu sudah dikira sebagai qiyamul lail. Masya-Allah. Buat 2 campur 1 paling tidak. Kalau rushing sangat, tak sempat sangat, memadai 1 saja, tapi tak boleh nak jaga je 1 ni. Dia makruh hukum dia. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi dan Nabi SAW sebut, ada satu hadiah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang lebih hebat daripada kamu punya unta-unta merah. Unta merah zaman Nabi SAW, Ferrari, Porsche, Lamborghini lah kan. Kamu tak payahlah ada Porsche, tak payah ada Ferrari, tak payah ada kereta hebat. Ada satu hadiah yang Allah bagi lebih hebat daripada kereta kenderaan yang hebat itu. Apa dia? Solat witir. Solat witir. Nabi SAW tak pernah tinggal solat witir. Jadi azam, insya-Allah, mudah-mudahan kita jadi istiqamah pada setiap hari untuk buat solat witir dalam hidup kita sampai kita mati, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, kita sebenarnya di penghujung sangat rancangan Ustaz. Mungkin kita boleh bacakan sedikit doa ringkas, Ustaz, silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga sahabat penonton semua. Saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Tapi sebelum itu, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Luqman dan juga Al-Fadil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman dengan topiknya Umat Dedikasi. Jadi saya dan Fadil Ustaz mohon mengundurkan diri, mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.